Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon sahabat anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Astaghfirullahaladzim. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini dah masuk hari yang ketiga untuk pembayaran BKM fasa ketiga, yang mana seperti yang kita sedia maklum, BKM ni mula dibayar secara rasminya pada hari Selasa 20 hari bulan September 2022. Namun untuk mereka yang menggunakan akaun Bank Simpanan Nasional, ada sebahagian daripada mereka yang telah pun menerima pembayaran awal pada hari Isnin sekitar 6 petang ke atas. Okey, waktu tu saya tak sempat nak buat perkongsian sebab saya dalam perjalanan untuk outstation lah. Okey, jadi selepas dah masuk hari ketiga ni, dah lepas 2 hari dan sebagainya, banyaklah persoalan yang saya terima. Persoalan ni persoalan yang berulang, sama ada BKM, BPR, BKC, BPN, EPF, KWSP dan sebagainya lah. Kenapa tak dapat lagi bayaran macam tu? Lepas tu konsep-konsep bank ni masuk dulu, bank tu masuk dulu, daerah ni masuk dulu, daerah tu masuk dulu. Ini adalah perkara-perkara yang berulang yang sering kali kita lihat, yang kita dengar dan tonton sebelum inilah. Jadi yang pertama sekali, pembayaran ni kalau kita dah tengok dalam laman web BKM, dalam laman web Bank Hasil telah pun dinyatakan pembayaran ni akan dilakukan secara berperingkat sehingga 28 September ataupun 30 September macam tu. Jadi maksudnya bukanlah semua orang boleh dapat pembayaran dalam tempoh hari yang sama, walaupun menggunakan bank yang sama ataupun berada dalam kategori yang sama. Contohnya isi rumah, dia pun jiran saya pun isi rumah, dia saya pun isi rumah, gaji bawah 5,000 dan sebagainya, tapi dia dapat, saya tak dapat. Sebabnya bahasa yang paling mudah dia dah katakan adalah secara berperingkat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya pula, ya, pembayaran ni sudah tentulah seperti ramai yang sedang maklum, dia duit tu datangnya daripada satu bank yang menguruskan pembayaran untuk bantuan-bantuan kerajaan ni lah, iaitu Bank Simpanan Nasional. Jadi untuk mereka yang menggunakan akaun BSN ni, selanjutnya mereka ni akan dapat pembayaran yang lebih cepat. Mereka ini akan mendapat pembayaran yang lebih awal pagi dah ada duit dan sebagainya. Jadi untuk pengguna-pengguna akaun BSN ni juga kadang-kadang tak sampai dalam tempoh 4 hari atau 5 hari, kesemua penerima BKM telah pun menerima pembayaran mereka. Itu kelebihan bagi penerima BKM yang menggunakan akaun Bank Simpanan Nasional. Bagi mereka yang menggunakan akaun bank-bank ni pula, dia menggunakan kaedah transfer secara IBG, Interbank Giro. Interbank Giro ni dia bukan transfer yang segera. Dia transfer pagi, petang baru masuk, ataupun kalau dia transfer lewat petang, esok paginya baru masuk. Jadi saya nak kongsikan sedikit jadual daripada Bank Simpanan Nasional sendiri berkenaan dengan masa bayaran balik untuk IBG, Interbank Giro ni lah. Okey, jadi jika kita lihat di sini, saya tunjuk jadual di tepi ni, saya ke tepi sikit. Okey, macam ni. Okey, jika kita lihat jadual ni, macam ni lah. Untuk pembayaran ni dia secara internet. Jadi kita ambil tengok pada pukul sebelum 5 pagi. Okey, jadi kalau sebelum 5 pagi ni mustahil lah, orang BSN pun tak kerja lagi. Kita lihat, okey, selepas pada pukul 5 pagi sehingga kepada 8 pagi, pembayaran dilakukan kepada penerima BKM yang menggunakan akaun bank lain, contohnya Maybank, CIMB, Hong Leong Bank, HSBC Public Bank, Muamalat Bank Rakyat, Bank Islam dan sebagainya. Anda akan menerima pembayaran anda pada pukul jangkaan 2 petang. Okey, hari yang sama. Kemudian kalau pembayaran itu dilakukan pada pukul 8.1 pagi sehingga kepada pukul 11 pagi, anda akan menerima pembayaran anda bermula pada jam 5 petang. Saya tunjuk jadual tepi. Kemudian bagi mereka yang ataupun pembayaran ini dilakukan pada pukul 11.1 pagi sehingga kepada pukul 2 petang, anda dijangkakan akan menerima pembayaran anda pada pukul 8.20 malam. Kemudian slot pembayaran pada pukul 21 petang hingga 5 petang, pembayaran akan diterima ke dalam akaun anda pada jam 11
petang ataupun 11 malam. Dan jika sistem pembayaran di Bank Simpanan Nasional ni, nama saya sebagai contoh, pembayaran dilakukan kepada akaun Maybank saya selepas jam 5 petang. Okey, selepas jam 5 petang. Jadi pembayaran tu ditulis hari perniagaan yang berikutnya. Hari perniagaan ni maksudnya hari yang bekerja. Jadi kalau kata hari ni hari apa? Rabu. Hari ni hari Rabu. Jadi kalau kata hari ni hari Rabu. Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Jadi pembayaran tu hari ni hari Khamis. Maafkan saya. Jadi pembayaran tu akan diterima pada keesokan harinya pada jam 11 pagi. Jadi kadang-kadang janganlah kita macam, kita boleh berkongsi, tapi kadang-kadang yang menengok ni pula janganlah keliru. Firdaus cakap tak ada pembayaran daripada bank lain akan diterima pada 11 pagi, pada pukul 11 pagi dan sebagainya. Tapi kenapa saya pakai akaun CIMB saya dapat pembayaran jam 11 pagi? Macam mana saya boleh dapat ni? Pukul 11 1 minit dah ada duit dah. Sebenarnya pembayaran tu maksudnya dilakukan semalam. Semalam maksudnya Bank Simpanan Nasional lakukan pembayaran secara online kepada akaun anda selepas jam 5 petang. Jadi sebab tu anda menerima pembayaran keesoknya kepada awal pagi. Dia bukannya pembayaran tu pada awal pagi tu juga, tidak, tapi dia dah dilakukan lewat petang semalam, sebab tu dapat pembayaran pada hari esok. Jadi lihat pada jadual pembayaran yang telah dikongsikan. Panduan jadual ni sebenarnya adalah untuk sebagai panduan lah bila kita nak pergi untuk buat, orang kata saya makan di ATM, ataupun kalau ada internet banking ni tak ada masalah. Tapi kalau kata ada ATM kan, kita tengok pembayaran tak sekali pada pukul 11 malam. 11 nak pergi ATM dah lewat lah, malam-malam kan. Kemudian sebelum tu 8.20 malam. 8.20 malam ni kalau kata ada keluar, boleh dah pergi buat saya makan. Yang sebelum tu pula adalah pada pukul 5 petang. Jadi 5 petang ni mungkin time orang balik kerja, macam-macam lah kan. Jadi keluar nak beli makan ke apa, jadi boleh lah pergi buat saya makan je pukul 5 petang, pukul 6 petang. Kalau tak masuk tu mungkin lah masuk selepas tu pula, tapi mungkin dah lewat. Jadi pilihlah keselamatan, melainkan memang betul-betul terdesak. Kalau tidak, pilihlah keselamatan, esoknya barulah buat saya makan, tengok sama ada dah masuk ataupun tidak. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan internet banking. Internet banking ni selamat, cuma kita saja perlu tahu apa yang kita tekan, apa yang kita guna, apa yang kita bagi, apa yang kita kongsikan. Internet banking ni selamat dan memudahkan kita untuk membuat saya makan apa saja pembayaran yang kita akan terima. Jadi saya harap sedikit perkongsian berkenaan dengan jadual pembayaran ni. Dia tak ada, ingat, tak ada konsep-konsep bank ni dulu, bank tu dulu, kecuali BSN sajalah, sebab dia orang yang buat pembayaran. Jadi masuk BSN, masuk ke BSN, bila-bila masa saja boleh dilakukan pembayaran, walaupun hari Sabtu Ahad, walaupun pada lewat malam, sebab ia adalah bank yang sama. Dia tak perlu guna sistem-sistem seperti IBG, rentas, fund transfer, duit now dan sebagainya. Dia tak perlu, sebab rumah dia sendiri, dia boleh je masuk anytime. Kalau kita nak pergi rumah orang, saya duduk di Taipei, nak pergi rumah orang dekat Johor dan sebagainya, tentu dia akan mengambil masa. Macam itulah dia punya, orang kata, teori ataupun konsep dia. Okey, jadi saya harap dengan sedikit penjelasan berkenaan dengan jadual pembayaran ni membolehkan anda ada idea bila anda nak buat semakan, anda ada idea macam mana dia punya flow ataupun kaedah proses pembayaran itu dilakukan. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.